Hai, salam sejahtera. Harap semua dalam keadaan yang sihat. Jadi video ini adalah berkaitan dengan ujian kendiri 6.7 subtopik peneutralan. Okay. Soalan 1, apakah maksud peneutralan? Jawapan, tindak balas antara asid dan base untuk menghasilkan garam dan air sahaja. Okay. Soalan 2. Nyatakan perubahan warna penunjuk metil jingga di dalam kelelangkun yang berisi larutan kalium hidroksida. Jadi terdapat kalau kita guna metil jingga, dia yellow to orange. Jadi jawapannya kuning ke jingga. Dan kalau kita gunakan phenolphthalein, pink to colorless. Okay, ingat ada dua larutan yang kita gunakan. Okay, baik, soalan 3. Okay, soalan kiraan. Jadi saya pecahkan soalan itu supaya belajar nampak jelas sikit. Okay, jadi untuk soalan kiraan ini, cikgu tak baca soalan lah. Okay, cikgu terus tunjuk jalan kerja untuk menyelesaikan. Okay, masih ingat tak? Terdapat dua langkah untuk menyelesaikan soalan ini. Langkah 1, tulis persamaan kimia. Okay, amonia NH3, formula telah diberikan. Kemudian campur dengan asid nitrik HNO3. Okay, kemudian menghasilkan amonium nitrat, amonium NH4, kemudian nitrat NO3. NH4 positif, NO3 negatif. Jadi ini adalah jawapannya. Okay, baik, dan sudah seimbang. Okay, baik, seterusnya kita akan susun maklumat diberi dalam soalan di bawah persamaan kimia. Okey, contoh 50 larutan amonia, 50 larutan amonia punya. Okey. Kita jarak sikit. Okey, 0.75 dia punya. Kepekatan saya guna huruf M boleh sebab panjang sangat malas nak type. Okay, lepas itu dengan asid nitrik 1.0 asid nitrik punya 1.0 kena juga. Okay, dia punya. Okay, baik. Kemudian berapakah isi padu asid nitrik yang diperlukan? Okey, jadi dia nak cari isi padu, maka dia nak cari V. Okey, jadi kita telah menganalisis soalan. Jadi kita letak isi padu dengan kepekatan amonia di bawah amonia dalam persamaan kimia itu. Jadi seterusnya langkah 2, kita boleh guna formula. Baik, minta maaf. Iaitu formula ni. Kalau tak guna pun boleh juga, senang saja. Jadi kita isi padu darab kepekatan darab isi padu sama dengan nombor di depan. Formula ni kita guna macam itulah. Boleh, kepekatan darab dengan isi padu sama dengan nombor di depan sini. Kalau tak ada nombor, maksudnya 1. Okey, jom saya tunjuk macam mana guna formula ni. Okey, jadi dia macam ni. 0.75 darab dengan 50 tek sama dengan 1. Okey, dan bahagi. Okey, V darab 1 darab Y sukati 1 darab V sukati sama je. Darab V sama dengan, okey, rujuk kepada V darab 1 sama dengan ini. Tak ada nombor, maksudnya sama dengan 1. Boleh? Okey, itu saja. Jadi, darab silang, ini naik atas, ini naik atas. Jadi, ini naik atas, 1. Yang lain kerja matematik. Okey, jadi 0.75. Saya guna kalkulator sekejap. Jadi 0.75 darab dengan 50, kemudian darab 1, dapat balik
37.5 sama dengan 1 darab V darab 1 V. Oh, jadi inilah adalah jawapan dia. V adalah volume, jadi unit dia ikut atas ini cm3, jadi jawapannya cm3. Okey, selesai. Ini jawapan soalan 3. Seterusnya kita dengar ulang soalan, kita teruskan dengan soalan 4. Baik, asid dengan barium hidroksida. Langkah 1, tulis persamaan kimia dulu. HCl, asid, bertindak balas dengan barium hidroksida, BaOH. Anak panah. Ingatlah, anak panah bukan sama dengan. Baik, Ba kahwin dengan Cl menjadi BaCl. Okey, 2 kerana Ba adalah 2+, kemudian air dihasilkan. Okey, baik. Kita cuba seimbangkan persamaan kimia ni. Cl ada 2, Cl 1 je, kita letak 2. Lepas itu 2H ada 4H, kita kena letak 2 sini supaya jadi 4H di sini. Okey, sudah seimbang. Lepas itu kita letak maklumat yang berkaitan di bawah bahan tindak balas. Isi padu asid, hitung isi padu asid. Jadi kita nak hitung ini. Okey, V tak tahu. Yang tepat meneutralkan 25 cm3. 25 cm3 dia punya barium hidroksida punya. Okey, kemudian apa lagi maklumat diberikan? Kemudian ini ni, minta maaf, 0.05, kita lupa 0.05 kepekatan molaliti dia, kemolalan dia, kepekatan dia, asid punya. 0.1 siapa punya? Betul, barium hidroksida punya. Dia punya, dia lekat sekali dengan dia, maka dia punyalah. Okey, boleh faham. Jadi 0.05 HCl punya, letak di bawah HCl. 25 cm3 barium hidroksida, letak di bawah barium hidroksida. Lepas tu tak payah guna formula, kita darab je. Darab ke atas. Ingatlah ke atas. Ke atas. Ke atas. Jadi 0.05 ke atas darab dengan V sama dengan dia ada 2, kita kena letak 2. Kemudian bahagi, kita teruskan dengan ini. Bahagi dengan 0.1 darab atas, pergi atas 25 sama dengan berapa? Betul, 1. Tak ada nombor, maksudnya 1. Tunjukkan. Bahagi. Okey, ini dia formula dia. Jadi yang lain sebab berkaitan dengan matematik, jadi cikgu nak jimat masa. Ini darab atas, darab. Okey, saya tunjuk last ini. Lepas ini saya tak tunjuklah, terus 0.05 darab V, kemudian 1 pergi atas, darab 1, maka dia dapat 0.05 V. Sama dengan, okey, ini dia macam ni lah, 2, boleh? 0.1, kemudian 25. Faham? Ini naik ke atas. Akhir sekali, V adalah sama dengan 2 darab 0.1 darab 25, kemudian bahagi dengan 0.05. Boleh? Jadi cikgu ajar sekali je, lepas tu nak jimat masa, ini turun ke bawah bahagi. Okey, lepas itu, minta maaf. Akhirnya sama dengan tekan kalkulator akan dapat jawapannya. Jawapan adalah 100. Okey, ini adalah isi padu V jadi cm3. Ikut balik unit di atas ni. Okey, highlight kuning. Jawapan dia. Baik, soalan 5. Okey, persamaan kimia telah disediakan. Jadi kita tak payah tulis persamaan kimia. Baik, jadi kita tengok 20 cm3 siapa punya? 20 cm3 asid monobase HX. Jadi 20 asid punya, isi padu dia cm3.
Lepas itu, pertindak balas lengkap dengan 10 cm3 larutan kalium hidroksida. 10 cm. Minta maaf. 10 cm3 kalium hidroksida. Lepas itu, baca-baca lagi soalan. 0.1 KOH punya. KOH 0.0. Apa ini? Minta maaf. 0.1 kepekatan dia, KOH punya 0.1. Okey, jadi letak di bawah maklumat yang diberikan. Jadi sekarang nak cari apa? Apakah kemolaran asid? Kemolaran asid, dia nak cari kemolaran asid. Kemolaran diwakili dengan huruf M. Huruf M, tanda soal. Ini dia nak cari ni. Okay. Baik, seterusnya gunakan formula pergi atas. Jadi M darab 20 sama dengan M darab 20 sama dengan tak ada nombor sama dengan 1. Betul. Lepas itu 0.1 letak bawah. 0.1 darab 10, 0.1 darab 10 sama dengan tak ada nombor punya 1. Lepas itu darab silang. Okey, baik, jadi cikgu cepat sikit. Akhirnya jawapannya adalah, okey, setelah saya tekan kalkulator, betul, 0.05 mol dm-3. Ikut balik unit yang diberi dalam soalan. dm adalah kemolaran ataupun kepekatan. Okey, soalan terakhir, soalan yang susah sikit. Jadi kita tengok penyelesaian dia. Okey, seorang murid melarutkan HCl untuk menghasilkan 500 cm padu larutan asid. Hitung kemolaran larutan jika 6 gram kuprum 2 oksida digunakan untuk pertindak balas lengkap dengan larutan yang dihasilkan. Okey, langkah 1 kita tulis persamaan kimia dulu, iaitu kuprum oksida, iaitu CuO. Minta maaf. Campur dengan hidrogen klorida HCl. Okey, panak-panak menghasilkan jadi kita Cu kahwin dengan Cl menjadi CuCl2 kerana Cu adalah 2 positif. Kemudian air dibebaskan. Okey, air dibebaskan. Okey, seterusnya seimbangkan persamaan kimia ini H2Cl2. Senang. Letak 2 di sini. Okey, masukkan maklumat yang diberikan dalam soalan ini. Baca buku, baca soalan untuk menghasilkan 500 cm3 larutan asid. Jadi asid 500 cm3. Lepas tu baca lagi soalan, hitungkan kemolaran larutan itu. Dia nak kamu hitungkan kemolaran larutan ini, jadi dia nak tentukan kemolaran dia. Jika 6 gram kuprum 2 oksida digunakan untuk pertindak balas lengkap. 6 gram kuprum 2 oksida. Jadi ini kita letak 6 gram. Okey. Baik. Untuk soalan ini kita tak boleh guna formula tadi MaVa kerana dia tak ada bagi kemolaran untuk kuprum oksida. Jadi kita nak guna kaedah apa? Kita guna balik cara yang kita telah belajar dalam bab 3. Iaitu tentukan mol, lepas itu nisbah, akhirnya jawapan akhir. Jom kita tengok bagaimana kita nak buat soalan ini. Langkah 1, tentukan langkah 1. Kenapa? 1. Tentukan mol untuk CuO. Okey. Jadi iaitu 6 gram, 6. Jadi cikgu pernah bagi tahu kalau tak ada mol bahagi. Bahagi dengan apa? Kalau gram kita bahagi dengan jisim molar dia. Jisim molar dia. Jisim molar untuk CuO. Okay, jadi iaitu 6 bahagi dengan
Cu64 campur dengan O16. Okey, boleh tolong tekan kalkulator? Boleh. Sekejap. Okey, dapat 0.075 mol. Okey, ini langkah 1. Sekejap saya buat saya buat dalam jadual, senang sikit. Langkah 2. Ingat tak? Nispa. Okey, jadi nispa apa? Nispa dengan apa yang telah diberikan, iaitu 1 mol CuO, 1 mol nispa kepada berapa? 2 mol HCl. Okey. Jadi kalau boleh selesai sampai sini, sudah boleh dapat 2 markah. Jumlah markah dia 3. Jadi it's very good. Macam saya memang minta saya belajar murid saya minimum jawab dapat 2 markah sampai sini. It's very good. Okay. Untuk belajar yang pandai sikit, dia akan gabungkan jawapan ini, iaitu 0.075 mol. Okay. Nispa, ini nispa. Nispa, okay. Fikirkan 1 telah menjadi 2. Bagaimana 1 jadi 2? Darab 2. Betul. Jadi mol yang ini jadi 0.075, kalau nak tukar kepada HCl sama juga, kita kena darab 2. Sekejap saya tekan kalkulator. 0.15 mol. Sekarang 0.075 mol adalah CuO punya. Lepas itu dia tukar kepada HCl. 1 menjadi 2. Darab 2. Jadi 0.075 dia darab 2 menjadi 0.15 mol. Jadi sekarang 0.15 mol ini HCl punya. Akhirnya langkah 3, kita kena gunakan formula, iaitu N sama dengan MV per 1000 dan kita masukkan maklumat yang telah kita dapat di langkah 2, iaitu N adalah bilangan mol, kita sudah dapat mol dia 0.15 sama dengan M adalah kepekatan kita tak tahu, kita biar M saja. V adalah isi padu volume 500 dan bahagi 1000. Bahagi 1000 tujuan untuk tukarkan unit cm kepada dm. Bahagi 1000. Okey, itu saja. Akhirnya yang lain kerja matematik, tanya guru matematik. Jadi darab 0.15 darab dengan 1000 bahagi dengan 500 akan dapat jawapannya. Sekejap saya tekan kalkulator. Boleh dapat jawapannya 0.3. M adalah kemolaran ataupun kepekatan, jadi unit dia adalah mol dm negatif 3. Okey, highlight jawapan. Baik, itu saja untuk uji kendiri ini. Harap boleh membantu belajar. Terima kasih. Sekian, terima kasih.